fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sudah pasti sebelum ini kita mendengar berkaitan dengan satu tajuk berita di mana Hadi Awang yang sedang berada dalam tahap kesihatan sehingga beliau perlu ke IJN untuk pemeriksaan. Bahkan selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sendiri, Perdana Menteri Malaysia sendiri nak melawat Hadi Awang, tak dapat jumpa disebabkan ketika itu Hadi Awang sedang menjalani dialisis. Nah, pada akhirnya banyak spekulasi yang dibuat. Perdana Menteri mahu berjumpa dengan Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Parti Pembangkang. Nah, pada akhirnya spekulasi yang dibuat, kenapa Datuk Seri Anwar nak jumpa Hadi Awang? Saya sendiri berpikir mungkin Perdana Menteri nak jumpa hanya untuk melawat, hanya untuk bertanya kabar. Disebabkan itu bukan menjadi satu masalah, bukan pun berjumpa untuk berbincang berkaitan dengan politik. Tapi pada akhirnya spekulasi yang dibuat ramai. Ada yang kata Hadi Awang sengaja tak nak jumpa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, di dalam perkongsian daripada FB page Ana Tahu dengan caption Gam Dunlop punya penangan, memetik satu gambar yang dikongsikan di dalam Facebook page ini. Berita baru diterima. Anwar ke IJN pukul 3 tadi nak jumpa Presiden PAS untuk pujuk kekalkan dia sebagai PM. Dia tawar PAS jadi timbalan Perdana Menteri, tapi Presiden PAS tak nak jumpa. Nah, saya tidak tahu kenyataan ini benar atau tidak dan siapa yang mengeluarkan kenyataan ini. Tapi, tuan-tuan dan puan, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim nak pujuk Presiden PAS untuk menyertai kerajaan untuk menjadi timbalan Perdana Menteri? Nah, apa poin di situ? Dengan itu, kalau Hadi Awang masuk ataupun menyokong kerajaan, sudah pasti beliau disediakan tempat yang ataupun jawatan yang besar di dalam kepimpinan kerajaan. Sudah pasti tidak lain dan tidak bukan, jawatan kedua tertinggi adalah timbalan Perdana Menteri. Nah, bagaimana pula dengan Zahid Hamidi yang menjadi timbalan Perdana Menteri hari ini bersama dengan Datuk Seri Fadila Yusof? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, kenyataan ini saya tidak tahu rasmi atau tidak, betul atau tidak, tapi kalau kita membuat persoalan rasanya boleh. Kita boleh buat persoalan dan kita boleh membuat andaian. Nah, dengan kenyataan ini yang dinyatakan Anwar memujuk Presiden PAS untuk mengekalkan dia sebagai Perdana Menteri dan Anwar menawar PAS jadi timbalan Perdana Menteri. Adakah itu satu perkara yang logik dan relevan? Ataupun memang benar, semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim nak berjumpa dengan Hadi Awang, alasan yang dibuat untuk tidak berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, adakah kerana beliau memang benar-benar tidak mahu bersemuka dengan Anwar, ataupun memang benar-benar seperti yang dilaporkan di dalam media sebelum ini, di mana Hadi Awang tidak dapat berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sedang menjalani dialisis. Nah, saudara-saudara, di dalam ruangan komen juga menyatakan, Anwar minta nyawa, juga nak tawar buang DAP, masukkan PAS. Nah, ini pula sentimen DAP di bawah di sini di dalam ruangan komen, menyatakan, nak tawar buang DAP, masukkan PAS. Nah, kalau itu pula persoalan begitu, apa komen Anda pula, tuan-tuan dan puan? DAP keluar kerajaan dan PAS pula masuk kerajaan. Di dalam ruangan komen juga menyatakan, ruangan komen ada kata, batu api, tak habis-habis walaun meroyan, dan gagal tebuk atap, duk diamlah tinggal 4 tahun lagi. Nah, sebarang langkah ataupun gerakan nak gulingkan kerajaan, bagi saya, tak kisahlah langkah Dubai kah, langkah apa saja langkah lah. Yang penting apa yang kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri
sehingga PRU 16. Apa komen Anda, tonton Bapak? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Betulkah ahli Parlemen Barisan Nasional berkumpul ataupun diarah untuk berkumpul di Cameron Highland? Seperti yang dinyatakan Raja Petra. Nah, saudara-saudara, ini jawaban yang tepat untuk Anda semua yang menonton video ini. Kita mendengar Raja Petra berkata bahwa ahli Parlemen Barisan Nasional diarahkan untuk berkumpul di Cameron Highland. Nah, bila kita mendengar ahli parlemen diarahkan untuk berkumpul, sudah pasti ada sesuatu yang gempak akan berlaku. Sudah pasti ada sesuatu yang gempar akan berlaku. Tapi pada akhirnya Menteri Besar Pahang ataupun Wan Rosdi membuat kenyataan. Wan Rosdi nafi MPBN diarah berkumpul di Cameron Highland. Adakah ini adalah satu episode baru untuk langkah Dubai? Nah, ini kenyataan yang pasti dinantikan. Naib Presiden UMNO Wan Rosdi Wan Ismail menafikan dakwaan dibuat penulis blog Raja Petra yang mengatakan semua ahli parlemen BN diarahkan berkumpul di Cameron Highland di Pahang. Dia menyifatkan fitnah itu hanya untuk menambahkan lagi sensasi berkaitan langkah Dubai. Menteri Besar Pahang juga berkata bahwa dakwaan itu dibuat oleh seorang penulis blog yang mengabdikan diri di luar negara karena takut diambil tindakan atas fitnah yang dibuat hampir setiap hari. Maka saya menasihatkan rakyat Malaysia tidak percaya dengan fitnah murahan seperti ini. Ramai sudah berkata bahwa Raja Petra ini kuat memfitnah. Nah, apa pula tindakan yang patut dikenakan terhadap Raja Petra? Adakah beliau patut ditangkap? Adakah beliau patut ditahan ataupun balik Malaysia? Dalam artikel ini lagi menyebut, UMNO akan terus menjunjung titah yang di-Pertuan Agong. Sultan Abdullah Ahmad Shah yang menggunakan wewenang baginda mencadangkan agar kerajaan perpaduan ini ditubuhkan. Fokus dan tumpuan sepenuhnya akan diberikan kepada negara dan rakyat, bukan bermain politik murahan yang merugikan, katanya melalui kenyataan media di Kuantan, Pahang. Pengurusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi dan Wan Rosdi berada di Cameron Highland bagi melakukan lawatan pasca bencana di kampung orang asli Sungai Ruil dekat Cameron Highland susulan kejadian tanah runtuh pada Oktober tahun lalu. Ia kemudian disuli program Jelajah Akar Umbi Presiden UMNO bersama UMNO bahagian Cameron Highland. Program itu dihadiri pimpinan UMNO di peringkat bahagian dan negeri. Raja Petra melalui video dimuat naik di blog kendaliannya mendakwa 30 ahli parlemen BN dititahkan ke Cameron Highland bagi mengadakan pertemuan dengan Ahmad Zahid. Dia juga mendakwa akun bersumpah oleh 120 ahli parlemen sudah dihantar kepada Sultan Abdullah pada Isnin lalu. Namun dakwaan Raja Petra itu disanggah oleh MKT UMNO Lokman Adam. Bahkan pejabat ketua pembangkang sendiri pun telah menafikan perkara ini yang menyatakan bahwa 120 ahli parlemen akuan bersumpah itu adalah palsu. Nah, saudara-saudara yang dihormati semua, ini pasti satu isu yang hangat. Wan Rosdi nafi MPBN diarah berkumpul di Cameron Highland.